إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. Siapa boleh? Bagaimana? Nampak betul. Kau itu betul. Kau nak semak kita betul. So, berapa enam? 7. Baik. Kitab ni kan senang nak baca kan. Nak baca kitab ni kan semak betul-betul. Kalam-kalam awliya kan sebarang. Kau bagi muka surat kan orang semak lain, nak baca lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kana sallallahu sirrah khaf min wujud ihsanihi ilaika wa dawamin isaatika ma'ahu an yakuna zalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya takut olehmu. Mana dalam kalbi kamu ada satu perasaan bimbang, takut, gurun. Apa dia? Daripada sentiasa ihsannya kepadamu. Mana Allah Ta'ala mencurahkan akan dawamul lutfihi bika wa atfihi alaik. Ya, dia memberikan sentiasa nikmat tidak putus-putus, sentiasa kelazatan hidup yang mewah, kesedapan yang mewah, sihat tak pernah sakit, nikmat mencurah-curah. Jaga tu takut. Takut itu jadi istidraj, permuaan. Ya. Ukuran dia tiap-tiap kali kita menerima nikmat yang berbagai bentuk, makan, minum, pakaian dan berbagai yang kita gunakan, maka kita lihat adakah qalbi kita semakin hampir dengan Tuhan atau jauh, semakin terang atau gelap. Ya. Jika kita dapat nikmat, kita makin jauh, makin leka, itu adalah racun. Itu panggil istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Selagi kami memuakan mereka daripada mereka tidak perasan. Biasa orang Melayu kau dekat petang raya, dia akan bagi ayam dia makan apa tu? Jagung, ya, berkilat dan biasa dia bagi makan nampak kelapa je. Nasi-nasi basi je. Petang dia dibagi special. Ayam tak berakal ni. Wah, kami patut. Rupanya apa nak kena sembelih. Ataupun kita lihat ayam daging ni nak sembelih duduk dalam lori je kan. Dia naik tu, wah kami seronok dia. Ingat nak rawan mana, rupanya nak tak kena sembelih. Maknanya bila dia bagi kita, kita kena ukur. Pemberian yang kita dapat ni adakah mendampingkan diri kita kepada Allah? Adakah makin jelas kita memandang akan azamah dan kebesaran dia? Sebab dua benda yang sentiasa berlaku dalam kehidupan kita setiap saat. Mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'ak ashhadaka qahrah. Fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Mata a'tak, bila mana Tuhan memberi kita,
nikmat yang tak pernah putus, sama ada dalam bentuk ukhrawi, akhirat, atau bentuk duniawi, dunia, dalam bentuk zahir ataupun batin, tak pernah putus. Kalau dikerat je kan habis kita kan. Ya, dikerat ni nafas kita habis, kita bertukar nama menjadi mayat. Dia tak pernah putus nikmat imdad, madat Tuhan beri tu. Bila dia beri, apa sebenarnya asyhadakah birrah, dia suruh kita pandang itu adalah kurnia daripada haza min fadli rabbi. Barang siapa menerima kurnia Tuhan, dia makan, diminum, diguna pakai segala nikmat Tuhan yang tidak terhingga, sedangkan dia tak perasan itu dari Tuhan, maka orang tu telah su'ul adab, jahat adab dengan Tuhan. Orang tu telah biadab dengan Tuhan. Kalau bahasa kasar dia kurang ajar. Ya, makan nikmat orang tak kenal Tuhan. Ibarat barang curi, kata Sufiah. Kita masuk rumah orang makan tak minta izin dan apa hukum dia? Curi. Begitulah kalau kita makan tak sedar ini daripada Tuhan, dapat lagi sesat lah. Dia kata ini saya cari, kalau saya tak buat mana dapat, itu lagi sesat. Ya, lagi sesat. Kalau saya tak buat ni mana boleh dapat? Oh, silap-silap boleh syirik dengan Allah SWT. Ya, semua yang kita buat ni semua dah siap. Sabda Rasulullah SAW, Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Itu dalam tu hadis Nabi Sidi Ahmad Idris disebut dalam Ahzab, suruh banyak baca tu. Masya Allah kan, apa yang Tuhan kendaki itu saja yang berlaku. Wa ma lam yasha, apa yang Tuhan tak kendaki, tak ada dalam program azali dia, lam yakun, takkan berlaku. Ya, makna apa yang berlaku ni menunjukkan apa? Masyiah. Ya, maknanya penentuan azali siap, cuma ada. Kalau manusia yang jahil, yang bodoh ni pun buat kerja, tuan-tuan, ada ketah kerja tak? Ada kan? Innahu kana zaluman jahulah. Manusia ni Quran kata innahu, sungguhnya insan ni zalum, banyak buat zalim, jahul, terlampau tebal kejahilan dia. Pun buat kerja, ada ketah kerja, ada manajemen macam-macam. Itu manusia yang bodoh. Ini bukan manusia dan Khalik, pentadbir sekalian alam. Maka ciptaan dia semua dah siap sebelum ada lagi, dah ada pada azali. Jadi apa yang berlaku sebenarnya apa? Cermin, mir'atul wujud. Ya, cermin untuk memandang kewujudan kebesaran Tuhan yang maha dahsyat. Sebab tu kalau kita pandang dia kepada makhluk, tak nampak kebesaran Tuhan, orang tu paling jauh dengan Tuhan. Dia paling bahaya. Ya, sebab tu kita kena buka dua mata serentak. Siapa buka mata sebelah, dia jadi macam mata Dajjal. Ya, satu makhluk yang ganas, yang jahat akhir zaman, nama dia Dajjal. Dia ada sebelah mata, dia pandang dunia je, akhirat tak ada. Begitulah kita kalau pandang makhluk je, dalam kalbi kita tak ada Allah Ta'ala, habis orang tu, dia akan rosak. Sebab tu bila buka saja mata luar, mata dalam kena buka terus. Ya, sebab yang besar ialah di dalam. Manusia akan fokuskan kehidupan dia apa yang ada pada kalbi dia. Kalau kalbi dia ada akhirat, dia akan follow situ. Kalau kalbi dia dunia, dia akan jadi hamba dunia. Dan paling besar kalau kalbi dia ma'allah, ini paling tinggi. Ma fi qalbi ghairullah. Itu kalam Syekh Abdul Qadir Jalani, slogan dalam tarekat Qadiriyah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam kalbiku melainkan dia. Ya, sebab dalam kalbi telah menunjukkan apa? Benda yang paling besar masuk dalam hati. Kalau kita tunjuk orang begini-gini, tak masuk dalam kepala saya, tak masuk dalam hati saya. Mana benda tu tak ada harga kat dia. Kalau dia kata benda ni jangan, ini memang benda dalam hati saya ada. Tu mana benda tu besar. Jadi kalau besar, mesti ada dalam kalbi. Kalau kita membesarkan Tuhan, kenapa dalam kalbi kita tak ada? Sir kita tak menghadap Tuhan. Sebab dia suruh kita zikir kalbi, Allah, Allah. Jangan putus. Satu napas pun jangan putus dengan Allah Ta'ala. Itu adab. Ya. Mana kita nak cari satu napas yang Tuhan kerat nikmat kita ada? Sah, napas kita tu sebagai syukur, tarik Allah, lepas pun Allah. Ya, tak gerak mulut dalam jalan Allah, 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 baru dia terang. Ya, dalam buka, luar buka, baru dia cantik. Mata luar kita buka, basar. Mata dalam kita buka juga, basirah. Ya, al-basar la yara illa al-haq, wal basira la tara illa al-haq. Mata luar dia tak nampak melainkan makhluk semua. Tapi mata dalam dia tak nampak, dia memandang hanya tuan makhluk, itu lagi besar. Ya, tuan makhluk. Man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa dapat akan Allah Ta'ala, mana dapat makrifah akan dia, ya, maka dapat redha dia, dia dapat segala-gala. Mana selamat di dunia akhirat. Barang siapa tak mendapat Allah, maka dia tak dapat segala-gala, dia tak selamat dunia akhirat. Maka sini satu daripada kebimbangan Tuan Pengarang Syekh bin Atalib As-Sakandari dalam urusan kalbi.
Sebab kita tasawuf dia buat kalbi ni, A to Z semua kalbi. Sebab kalbi bila settle semua settle. Kalau kalbi rosak semua rosak. Tu hadis sahih daripada Nabi SAW. Ya. Tu. Inna fi jasadi bani Adam mudghah iza salahat salahat sa'il jasad kullu wa iza fasada fasada sa'il jasad kullu ala wahil qalb. Tu hadis sahih. Dalam jasad anak Adam seketul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Itulah kalbi. Baiknya kalbi bermula daripada mana? Ma'rifatullah, dikenal akan Tuhan dia. Itu hati yang baik. Kalau hati tak kenal Tuhan, hati telah rosak, punah jahannam. Ya. Dan kedua, dikenal dari mana dia, di mana dia sekarang dan ke mana dia nak pergi. Itu makna urusan kalbi dia ada. Benda tu kalau ada, kalbi tu sihat. Kalau benda ni tak ada, mana kalbi tu rosak. Dan bila kalbi rosak, kita akan lihat segala pergerakan jasad dia rosak. Mata dia akan melihat benda haram, telinga dia mendengar benda yang mungkar, mulut dia akan bercakap benda yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala, ya, dan kaki tangan dia bergerak berjalan semua menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kalbi dia sihat dengan iman, dengan ma'rifah, dengan mahabbah, ya, dengan zauk dengan Tuhan, maka kita akan tengok segala pergerakan anggota lahir dia cantik. Di ibarat kereta lah. Kereta kalau enjin dia cantik, sedap dia berjalan. Itu kalau body nampak cantik, enjin sangkut habis dan silat 3 silinder dan sebagainya, masalah. Begitulah kita selalu kena servis kereta supaya perjalanan dia lancar. Lebih-lebih lagi kita nak berjalan jauh. Nak pergi mana? Kelantan, pergi Penang, pergi Kerak, pergi mana? Kodah kan? Jauh. Kita mesti servis kereta, sangkut tengah jalan kan kacau. Servis. Maka perjalanan kita bukan ke utara kan, bukan ke selatan. Perjalanan kan ilallah, lagi jauh. Maka dia kena servis dalam tu. Dan dalam perjalanan bukan mudah. Yang banyak maknanya musuh, dan banyak manusia terkeliru, dan banyak manusia tersangkut, ya. Sebab tu dia kena sentiasa servis, ya. Servis dia, gilapkan dia. Tu dia gunakan zikir pi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap nafas, tiap-tiap lamha kelipan mata, kun ma Allah, kamu serta dengan Tuhan. Itu dia antara penggilap dia kan, iza kasural azkar kasural anwar, wa iza kasural anwar safat asrar, wa ya safat asrar kana ma'allahi qarar. Bila banyak ingatan dia, tumpuan kalbi dia ke Tuhan, maka banyak cahaya yang Tuhan jempak dekat kalbi dia. Dan bila cahaya dia terang, maka mana bersihlah sir dalaman dia tadi. Dan bila sir besar, maka dia layak kana ma'allahi qarar. Dia tetap, dia akan jadi orang yang mutamakin ilallah, tetap kalbi dengan Tuhan. Yang bahaya kalau kalbi tak tetap dengan Tuhan, dia bergonggah, dia kena dunia, dia berpusing. Ya, kadang ibadat yang dia buat pun tak jadi, sebab dia tak tetap dengan Tuhan. Dia buat ibadat, dia pusing ke makhluk. Tujuan dia biar orang tengok, biar orang sedap, seronok dengan pujian orang. Ini dipanggil tufuliyah, kebudak-budakan. Dipanggil orang yang masih beringus, ya. Budak-budak kalau umur setahun kan, setahun beringus lagi macam tu, tak harap. Orang yang tak kerti menghadapkan kiblat roh, dia panggil mutufuliyah, keadaan dia kebudak-budakan. Sebab paling kurang label sufi jalan perjalanan makrifat, dia kena letak dalam kalbi dia, aku tidak minat dikenali. Kena bubur tu tentang ni. Kita tidak minat dikenali orang. Kita lebih suka kita tidak dikenal. Kalau dicari, aku suka glamour, sampai mati dia tak akan berbau jalan makrifat. Bukan dapat, bau tak dapat. Ya. Sebab dia kata idfan wujudak fil ardil humul, tanam diri kamu dalam bumi yang tersembunyi. Pamana mata mimman lam yudfan lam yatiman itajuh, benda yang tak ditanam dia tak akan sempurna sumber dia. Tanam diri kamu dengan Tuhan saja, itu maksudnya, ya. Kita dengan bawah sini kita sama, istiwa uzami wal madih minal ammah, sama bagi dia. Orang puji kita pun tak rasa apa, orang caci kita pun tak rasa apa. Itu menandakan hati dia bersih. Kalau orang puji dia terangkat tak jejak, kalau orang kata dia termenung, itu orang tu hati dia mu'allakun bil khalaik. Hati dia masih bergantung dengan Tuhan. Dia perlu warid. Dia satu warid, dia panggil liyukhrijuka min sijnil wujud ila fada'i syuhud. Liyukhrijuka, ya, maknanya mengeluarkan kamu daripada penjara wujud makhluk kepada Tuhan. Liatasalama minadil aghyar, dan warid sampai membersihkan, menyelamatkan kamu, kalbi kamu daripada dipegang oleh makhluk. Jadi kalau kita masih minat glamour, mana hati dia dipegang oleh makhluk, orang tu tak akan dapat makrifat. Dia ibadat dimain-mainkan oleh nafsu dan syaitan dan ini kena bersih betul. Ini di antara kebimbangan Tuan Pengarang, supaya apa? Kalbi kita jangan cacat. Sebab kalbi nak makrifat dengan Tuhan, khaf dia kata, min dawami ihsan ilaika wa dawami isaataki ma'ahu. Maka takut dan gerun oleh kamu bila Tuhan beri nikmat yang terlampau banyak, ya. Segala yang kita nak dia beri.
sentangkan kamu sentiasa kekal dalam kejauhan dan maksiat diri dengan Tuhan. Ini bahaya tadi. Sebab daripada ba'dul salihin, ba'dul arifin, sekali pada orang arif dan contoh dia berniaga. Satu hari ibadat dicantik lah, tiap-tiap hari istiqamah dengan tahajud malamnya, zikirnya, tawajuh qalbi dengan Tuhan, cantik. Dan dia berniaga, biasanya dapatlah satu hari 500 untung misalan dia. Satu hari ibadat dia jam. Malam tu tahajud sangkut, bangun malam pun tak ada, zikir pun tak ada, qalbi dia jauh dengan Tuhan. Tiba-tiba dia berniaga dapat untung 3,000. Hari tu dia berniaga 3,000 untung. Biasa dia berniaga 500 untung misalan dia. Dia tak berani ambil yang 250 pun. Dia tak berani ambil kan. Bukan dia kata haram, tapi dia tak berani ambil sebab takut ayat ni. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Selagi kami akan muakan mereka dalam keadaan mereka tak perasan. Mua dia apa? Istidrat. Ulur gua boleh tarik. Dia tak kata haram, tapi dia takut masuk dalam lain istidrat. Dalam keadaan dia leka tadi, Tuhan beri banyak atau dia takut. Biasa dia dapat kata 500 untung, tapi ibadat dia cantik, tiba-tiba dalam ibadat dia merosot, dunia bertambah. Itu bahaya. Kita pula si jahil dan siapa tuan? Kalau bahasa lu si bebal. Apa dia kata? Kau pergi semayang tak senang, aku tak semayang senang. Tu manusia paling jahil tuan, paling bodoh dan paling bangang manusia. Dia ukur dengan udah besar tu, macam tu kafir lagi kaya balik tu. Kau semayang pun tak senang, aku tak semayang kaya raya tu. Macam tu kafir lagi kaya balik kau. Mana ukuran kita bukan ukuran madiyah. Ukuran kita ukuran ruhaniyah. Kedudukan rohani kita dengan Tuhan kena jaga, sebab dia nak balik menghadap Tuhan. Yang kita jaga jasad, makan sedap ni semua baling dalam liang lahat kita tuan, tak ada apa pun. Kehebatan dunia, cantik, kaya, raya, jutawan, itu semua baling dalam liang lahat. Itu urusan zahiriah. Yang nak balik hakikat diri kita, ruhaniyah, dia ni yang kita nak jaga. Dia selamat, kita selamat di sana besok. Kalau dia kotor, dia rosak kita di sana besok. Tu habis. Ini di antara perhatian diberi Tuan Pengarang supaya jaga. Tujuan dia bagi supaya kalbi kita jangan rosak, itu maksudnya. Sebab bila dia beri tuan ni, banyak tuan ni. Cerita-cerita orang dulu hebat-hebat, cakap Islam berapi-api. Bila tuan chat dia, uji sikit dengan gaya hidup mewah, dia dah terbalik tuan. Kuat berjuang, akhir dah hilang. Cek-cek rupanya, ni tuan uji dia. Tengok kemewahan dia lain macam. Dia hidup dengan mewah, akhirnya kalbi dia lagi. Musuh pandai tak nak uji kita tu. Dia uji, sebab tu Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak bimbang engkau diuji dengan kesusahan, kemiskinan. Aku tak bimbang, Rasulullah kata. Tapi aku bimbang antum sita dunia alaikum, dia lambatkan dunia pada kamu. Patana pasufiha, maka kau bertengkar, kau bergaduh dengan sebab dia. Akhirnya habis hanyut. Rasulullah bimbang kita diuji dengan kemewahan. Rasulullah tak bimbang kita diuji dengan kesusahan. Allah. Dan takut olehmu sentiasa ihsanmu kepadamu, dan daripada sentiasa kejahatanmu. Maknanya ihsan Tuhan banyak nikmat, kita pula makin jauh kalbi kita makin gelap. Itu jaga takut tu. Bahawasanya adalah demikian, itu melorongkan. Apa makna melorong? Itu istidrat maknanya. Bagaimana kalau bahasa kita memuakan, bagi rupanya lain cerita, dia tangkap belakang. Na'udzubillah. Kerana firman Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, lagi akan kami lorongkan, mana kami muakan mereka itu daripada sekira-kira tiada mengetahui mereka pada demikian itu. Abang tak mengetahui, dia tak perasan. Tuan jolok, wah dia makin leka. Akhir habis. Tuan bagi dulu, dia kenal surah masjid. Bila banyak projek surah masjid pun jarang. Saya ni bukan tak nak pergi ni, memang nak pergi, tapi bohong itu. Kita kena letakkan kerja dengan Allah di depan. Jangan gadaikan kerja dunia kita dengan sebab kerja dunia, akhirat tergadai. Biar tergadai dunia untuk jalan akhirat. Itu peringkat mutawasid. Kalau peringkat muntahi, biar tergadai makhluk, jangan tergadai Tuhan dalam kalbi kita. Itu maksudnya. Bermula takut daripada istidrak, kita bimbang, takut permuaan daripada segala nikmat itu, daripada sifat mukmin. Mana mukmin yang sebenar ialah sentiasa berhati-hati daripada perkara tersebut. Ujian dalam bentuk lambakan nikmat sehingga dia jadi kurang dengan Tuhannya.
Dan ketiadaan takut daripadanya serta sentiasa ada kejahatan. Tuhan lambat nikmat dia seronok tuan. Kemudian kejahatan pula makin meningkat. Dia seronok daripada sifat munafik. Ya, sifat orang yang munafik ialah dia seronok dengan mana benda luaran madiyah, nikmat luar, dalam keadaan dia tak perasan dia makin jauh dengan Tuhan, dia seronok. Ya, orang mukmin sebenar dia seronok, dia dekat dengan Tuhan. Dia takut kalau dia terjauh dari Allah. Atau orang mukmin sebenar. Dan dikata orang daripada alamat istidraj. Apa yang dikatakan alamat istidraj? Ya, tanda-tanda seorang tu maknanya terkena istidraj. Allah. Ia telah mengenderai kejahatan. Apa mengenderai? Mana dia mengerjakan kejahatan dan hurur tipu dayanya. Maka suka yang didatangkan itu. Maka Tuhan beri nikmat dia seronok. Padahal dia makin jauh. Maka dia ambil mereka terkejut. Akhirnya Tuhan sentap di dalam keadaan dia terkejut. Bagtatan. Ya, ni bahaya tuan ni. Jangan tak sedar pum. Tu. Dan putus mereka daripada rahmat. Dan barang siapa menyangka ia dengan ihsan kepadanya, padahalnya ia kejahatan atas sesuatu itu, maka itu istidraj. Ya, dia sangka Tuhan bagi banyak ni, ini menandakan Tuhan redha kat kita. Tapi tak cek qalbi dia makin jauh dengan Tuhan. Ya, qalbi dia makin jauh, makin gelap dengan Tuhan. Itu istidraj dia. Dan kata Syekh Sahal radhiyallahu an, Syekh Sahal minal abdal. Ya, al-abdalu fi ummati salasun wa fi riwayatin khamsun wa bihim tuntahun wa bihim taqumul ard. Wali abdal kata Nabi dan umatku 30 setengah kata 60. Dengan sebab doa dia Tuhan turunkan rahmat, hujan dan sebagainya itu. Wali abdal. Wali abdal, mana wali gantian. Dia mati seorang, ganti seorang, mati seorang, ganti seorang. Ini golongan VVVIP Allah Ta'ala. Di kalangan awliya yang Tuhan sebut dalam Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para wali kekasih Tuhan ni, dia Tuhan cabut dari perasaan ada dengan dia. Sebab apa? La khawfun alaihim. Dia tak ada perasaan takut, tak ada khazan, duka cita, tak ada tension, boring, tak ada pada awliya. Sebab apa? Sebab dia dah masuk jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Dalam syurga dia tak ada sifat-sifat tersebut. Kalau ada tu bukan syurga namanya. Ya, maka syurga ada dua, satu di akhirat maklum, satu lagi yang dikejar di dunia ni. Apa dia? Ya, jannatul ma'rifah. Yang disebut dalam suratul Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun akan makam kebesaran Tuhan, dua syurga, di akhirat satu, di dunia satu. Maka bila masuk syurga masuk dan tak ada sebarang kerisauan. Mana kalau nak cek kita masuk tidak, kita tengok kita selalu tak ada rasa kerisauan. Ya, kalau samanya bagi dia istiwa uzami wal madahi hatta yasma inda wa al faqir wa ghina, sehingga sama bagi dia, senang susah sama ya. Sebab apa? Sebab senang susah luar, dia tak ambil luar, dia yang dalam, dia tenang dengan Tuhan, dia dapat nikmat di pandang kurnia Tuhan, dia kena ujian, dia nampak itu adalah dari Allah. Tuhan menayangkan sifat kebesaran dia, maka orang tu baru masuk lain ahli ma'rifah, maka jiwa dia akan tenteram. Ya, dia boleh senyum menerima bala ujian, sehingga bila dia kena bala dia, Tuhan uji dia, keluar mulut dia apa? Alhamdulillah. Ya, albasani libasal auliya, segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku pakaian kekasih engkau. Ya, kalau boleh taraf tu, mana dia boleh baru nak terbuka pintu makrifah dengan Tuhan. Tapi kalau dia kena nikmat, dia pening, dia kena bala, dia menjerit, itu bukan, itu jauh lagi, jauh sangat. Sebab jiwa dia masih tersentuh dengan benda luaran, dia belum masuk alamil malakut lagi. Jiwa dia masih duduk alamil mulki, alam luar ni. Ya, dia terkesan dengan alam mulki, mana dia mahjub, dia masih terhijab dengan Allah Ta'ala. Para awliya ada hati dia sudah mi'raj, uruj ila Allah, hati dia naik terangkat, sekurangnya alam min malakut wal jabarut, dia naik atas. Allah Karim. Dan kata si Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, sengaja daripada wali abdal tadi. Ya, jadilah abdal itu abdalan bi'arbatin khisalin, dengan 4 perkara. Pertama apa? Kurang makan. Kedua, kurang bercakap. Yang ketiga, kurang tidur. Yang keempat, kurang bergaul. Kurang ni kita masuk ya madrasah riyadhah tuan. Apa dia? Ramadan al-Mubarak. Cantik kan? Ya, dan kurang ke benda. Sebab dalam suluk semua ada istiwa tu. Kurang makan, iza aqallu rajul atuma muri'ah jaufu nuran. Habis seorang mengurangkan makan, maka Tuhan penuhkan batin hati dengan nur, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi maknanya semua tu ada tu. Maka sifat para awliya, dia kurang makan, kurang tidur, bukan buang ni, bukan buang makan, kita bukan malaikat. Ya, dan makan disuruh oleh Quran, kulu washrabu, tapi wala
tusyrifun, makan dan minum tapi jangan israf, jangan melampau. Apa melampau? Makan tujuan apa? Nak sedap nafsu, tu melampau. Kita makan sekadar untuk apa? Membina kekuatan untuk ibadat je. Luqaimatun yuqimna sulbah, tu dalam hadis sahih. Orang mukmin dia makan beberapa suap je, tujuan dia untuk sihat dan beribadat. Kalau makan dia titik rasa apa, tengok masa makan sedap, oh itu bukan, tu hamba nafsu. Makan kerana sedap itu makan nafsu. Ya, kita niat makan pun kadang dah 10 tahun nak mati pun tak kita niat makan. Kau makan kenapa? Oh, makan nak special sedap lah. Itu budak-budak. Kita makan tujuan di ibadatillah, untuk beribadat. Maka bila makan ibadat dia tak banyak. Sebab dalam hadis sahih Nabi kata luqaimah. Luqaimatun beberapa suap je. Ya, sekarang beberapa suap. Tengok Rasulullah SAW puasa, berbuka 3 biji, tambah 3 teguk air dah. Ini bantai 3 gelas. Lepas tu nak bangun mengebir macam JCB nak bangun. Bertongkat dengan terawih, boom, silap rokok keluar balik air. Itu puasa bala dendam panggil. Ya, lepas tu Nabi kata kam min sa'iman la yasrahu min sami raju al atash wa zamaa. Banyak orang puasa dia tak dapat apa pun, dia dapat lapar dahaga je. Dia penat puasa, apa pun tak dapat. Ya, hati jaga tu, tertipu bahaya tu. Ini Ramadan al-Mubarak, ya, dinanti-nantikan oleh orang beriman. Sebab penyucian besar tu dalam Ramadan tu. Ya. Lepas kita dalam mana kita orang dulu tu jadi buat suluk tu 40 hari 30 hari dan berlazat dia dalam Ramadan dengan Tuhan. Dan kata Sihal bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia sengaja daripada Wali Abdal ni. Dia sengaja dalam makna ni. Itulah apa? Mana tadi? Kata Sihal, pi makna dia kata hazil ayah. Pada makna ini ayat. Pada makna ayat ni, ayat dia bukan itu dulu. Pada mana ayat itu? Mana ayat? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dia mentafsirkan ayat itu sesal. Bi makna hazal ayat kita apa? Numidduhum bin ni'am wa nunsihum syukur 'alaiha. Fa iza rakanu ila ni'mati wa hujibu an mun'im ukhizu. Itu makna ayat sesal terjemah. Maksud dia apa? Kata Sesal radhiyallahu an, ya telah dikurniakan, kami kurniai mereka itu dengan segala nikmat. Numidduhum, kami beri nikmat pada mereka, berbagai-bagai nikmat. Bin ni'am, kalau nikmatun satu nikmat, nikmatani dua, kalau banyak ni'am, ya, sama dengan wazan hikam. Hikmatun, hikmatani, hikam. Hikam tu maknanya hikmah-hikmah, ya, laduni yang keluar daripada para aulia. Sini dipanggil ni'am. Kami beri di berbagai ni'am, kemudian wanun sihim asyukur, kami lalaikan mereka dari syukur. Dia dapat nikmat, maka Tuhan tutup, dia tak tiba syukur. Orang tu dah kena tu, dah kena racun istidraj. Ya, sebab tu kata jangan kita suap makanan, jangan teguk air, jangan guna sebarang nikmat melainkan hati kita kena pandang. Ini daripada mun'im. Ya, nikmat sebenarnya apa? Wa itmamun na'im. Apa nikmat? Ialah biru'yatil mun'im. Nikmat sebenar bila kita dapat memandang pemberi nikmat. Kalau kita asyik dengan nikmat benda tu, maka itu bala dia panggil, dan dipanggil istidrat. Apabila seorang mengambil nikmat yang berbagai bentuk yang tidak terhingga, yang Tuhan kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Nikmat terlampau banyak Tuhan beri. Tiba-tiba dia terhijab memandang pemberi nikmat, itu dipanggil bala yang amat besar. Ya. Sebab tu rahsia disuruh dalam hadis kullu amrin zibalin la yubla'u fihi bismillah fa huwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang tak dimula dengan bismillah, maka pekerjaan tu terpotong, tak ada berkat. Mana terpotong kalbi dengan Tuhan bila dia tak sebut nama Allah, bila dia makan, bila dia minum. Tujuan dia apa? Yang ni lah benda, supaya kita makan, kita minum, rangkaian syukur tu ada. Ya, apa makna syukur? Tasarruf ma an'amallah ila ta'ati, mengguna pakai nikmat Tuhan menuju kepada dia. Ya, supaya kita jadi hamba dia. Kalau kita ambil nikmat liau dengan dia, ini istidrat. Baru banyak kita tengok orang yang sedang diistidrat oleh Ta'ala. Ya, dia dapat nikmat hanyut wala yazabillah. Sebab Rasulullah SAW kata, aku tak takut diuji dengan susah, aku takut diuji dengan kaya, dengan senang. Sebab dia kena istidrat yang habis kan, terpusing habis, kalbi dia hancur. Sebab kita nak guna kalbi. Ini semua penyakit kalbi yang dibahas ni. Ya. Tu kata si Sahal radhiyallahu an, ya, dalam makna ayat, dan bukan dalam makna itu tu, dalam makna ayat di dalam Arab dia kata pi makna hazil ayah,
Ya, yunumidduhum, mana kami kurniakan mereka, mana dengan segala ni'am, dengan segala nikmat. Kemudian wa nunsihimu syukrah, dan kami lalaikan mereka dari dalam syukur. Dia makan, dia tak syukur dengan tu. Dia dapat nikmat, dia tak syukur alaiha. Maka fa iza rakanu, maka apabila cenderung mereka itu kepada nikmat, seronok dengan nikmat, kemudian wahujibu, dan dihijab, didinding mereka daripada mana al-mun'im, pemberi nikmat, jawab dia ukhizu, maka diambil mereka. Apa nama diambil? Disentap kalbi mereka, mana mereka dikenakan bala. Dan bala paling besar apa? Balaul qalbi, bala dalam hati. Dia makin jauh dengan Tuhan habis. Kadang-kadang Tuhan beri ukhizu, dia tarik, dia beri nikmat, dia beri bala zahir pun ada. Dia kenakan bala zahir macam-macam. Walhasil syukur dipanggil apa? Iqalun ni'am. Syukur merupakan penambat nikmat. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur aku tambah, kalau kamu kufur azabku berat, Tuhan kata. Bermakna syukur penambat nikmat. Jadi untuk penambat nikmat paling besar iman, Islam, makrifah, itu nikmat paling besar. Maka kita pandang itu kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara. Maka dia akan bertambah. Nikmat akan bertambah bila kita reti menilai. Dan nilai ini mesti kita asyik dengan mun'im, bukan asyik dengan nikmah. Ya, kita makan sedap tu tuan-tuan, kita nampak masya-Allah besarnya kurnia Tuhan, besarnya rahmat Tuhan. Kita makan roti canai, kita kena ingat ini tepung daripada mana kan? Tepung daripada mana? Ukraine daripada mana? Ini perang kadang daripada Rusia punya tepung, kadang daripada Arab, daripada negara luar. Siapa tanam tu? Kita kena kaji sampai akhir. Tepung ni pohon gandum daripada mana pun jauh, siapa nak tanam, nak hidup dia, siapa bagi hujan, siapa, dia pergi habis fikir satu nikmat. Baru dimakan tu kata masya-Allah. Dia makan tu nampak kebesaran Tuhan. Ini yang kau dimakan bukan nampak kebesaran, dia membesarkan perut. Ini tak, ini lauk lain tak ada, lauk lain. Ini satu lauk je, yang tu tak sedap, tak ada. Itu makan kal an'am, macam dalam geban kambing. Itu Tuhan sebut dalam Quran tu, yaquluna wa yatamatta'una kama ta'kulu an'am, mereka makan dan minum macam yang dalam geban tu, Tuhan kata. An'am binatang ternakan, unta, lembu, kambing. Kalau tu yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bila disarung dia kasut, dia terbuka hijab kan, dalam masjid macam-macam rupa dia kan. Sebab kalbi dia bukan dengan Tuhan, kalbi dia dengan makhluk. Bila kalbi dengan makhluk, rupa dia habislah, wasak, rupa hayawan dia. Kal an'am, macam yang berkaki empat, dilihat oleh ahli mukasyafah dengan nur yang Tuhan jempak dalam kalbi. Allah karim. Takut dia bertujar-tujar nikmat datang, tiba kita makin jauh. Ni na'udzubillah, takut. Tu kata siapa? Syekh Sahal ni, wali abdal ni, tu di perkataan dia mampat dia, melekat kena dia. Sebab tu dia takut terdinding habis. Dan kata Syekh Abul Abbas, siapa dia Abul Abbas? Guru bagi tuan pengarang kita ni, bagi Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Kata Ibn Abbas, manakala mendatangkan mereka akan kesalahan, kullama ahdasu khati'atan, kita kala mereka mendatangkan maksiat, mungkar, kesilapan, maksiat zahir, maksiat batin, macam-macam maksiat, maka jaddatna lakum ni'matan wa ansaynahumul istighfar min tilkal khati'ah. Itu setengah daripada tafsir istidrak. Bila mereka membuat maksiat, mungkar, kami datangkan mereka tadi akan nikmat. Dia tak semayang, dia tak puasa, makin kaya kan. Dia buat benda maksiat dua, sama ada maksiat meninggalkan arahan atau maksiat melakukan, maknanya tegahan. Tuhan tegah jangan buat, dibuat, tu maksiat. Tuhan suruh ditinggal, tu maksiat. Jadi dalam keadaan dia berlaku begitu, lambakan nikmat dunia ni melambat-lambat didapat. Itu jaga tu. Itu makna istidrak. Kullama ahdasu khati'atan, jaddatna lahum ni'mah, kami beri lagi nikmat, wa ansaynahumul al-istighfar, dan kami lupakan mereka dengan istighfar. Betul, kena maksiat cepat istighfar. Jadi kena maksiat, nikmat makin banyak lagi pemberian Tuhan. Sebab pemberian dia ada dua, satu nikmat, satu istidrak. Bala pun ada dua, satu dipanggil litakrib, satu litakzib.
Ya, di sini banyak orang-orang yang lalai di kalangan awam, dia silap mengukur. Bila Tuhan beri itu nak tengok tu nikmat ke istidrat. Kalau dengan pemberian tadi itu kita makin rapat dengan dia, makin sedar nampak kebesaran dia dan sujud taat pada dia, itu nikmat betul. Tu alhamdulillah. Tapi kalau diberi kita makin jauh, dah tak nampak kebesaran dia. Dapat teruk pula nampak dia pula. Saya buat, kalau saya tak jadi mana dah. Oh, tu lagi kacau. Itu istidrat, dibabas jauh. Itu pemberian. Kalau tarikan pula, dia beri azab. Bila azab dia beri, ujian dia beri, hati kita makin dekat dengan dia, itu sebenarnya adalah nikmat takrib. Bala li takrib, menghampirkan dia dengan Tuhan. Itu Nabi sebut kan, inna minazunubi zunuban la yukaffiru as-salat wal siyam wal hajj wal umrah yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Ya, inna minazunub, ada setengah daripada dosa ni kata baginda sallam tak terhapus dengan semayang. Dosa kita ambil semayang, setengah hadis digugur. Ya, setengah kita sujud dia habis. Dan sebagainya banyak. Tapi ada satu dosa ni dia tak hilang. Semayang tak hilang, puasa pun tak hilang, haji pun tak hilang, umrah pun tak hilang. Oh, dahsyat ni. Tapi boleh hilang dosa ni apa? Yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Tuhan hapuskan dosa ni dengan sebab dia susah dalam mencari kehidupan. Masya-Allah. Nak hidup tu Tuhan uji dia, susah makan, susah nak dapat rezeki, macam-macam kan Tuhan sengaja uji tu. Segala dosa yang tak hilang ibarat, habis Tuhan hapuskan. Tengok tu cara Allah SWT. Mana dalam bala Tuhan berikan tadi, dosa dia habis semua Tuhan hapuskan. Seorang tadi minta, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta padamu keredaanmu dan syurga. Baik, Tuhan terima. Ya, Tuhan terima. Dia nak mati sebulan lagi tuan. Dosa yang ada pada dia tak layak dia nak masuk syurga tu. Bertambun-tambun. Ya. Bahawa senjalah ayat Tuhan kata apa? Innahu mayyatir rabba mujriman fali annahu jahannam. Barang siapa balik menghadap Tuhan dengan dosa, maka jahannam tunggu dia, neraka jahannam. Sekarang Tuhan dah senaraikan dia ahli syurga, tapi dosa dia banyak. Tuhan kerja kan dia, Tuhan cuci dia. Bala datang, sakit datang, macam-macam, dia sabar, habis dosa dia bersih. Cukup dia saat akhir nak ajal sampai, dosa dia bersih, ahli jannah. Tu cara Ta'ala, uslub Tuhan kita kena faham. Jadi istighfar menunjukkan orang tu duduk dalam istidrat atau sebaliknya. Kalau dia kena dosa cepat dia istighfar, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak kena, dia kena dosa, dia leka je, tu dia kena istidrat, bahaya. Dapat pula dia lambatkan nikmat. Dia kata kau semayang pun tak kaya, aku tak semayang lagi kaya. Itu lagi bebal. Itu sejahil dia, ajhalun nas dia panggil, sejahil-jahil manusia. Itulah daripada segala kesalahan. Patut kesalahan cepat dicuci, dibasuh. Tapi maknanya wa ansainahumul istighfar. Kami lekakan mereka langsung, ni tak ada tergerak nak istighfar min kilqal khati'ah, daripada segala kesilapan tadi. Itu setengah daripada makna istidrak yang ditafsirkan oleh Al-Arif Billah Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Ya, guru bagi Ibnu Athaillah pengarang kitab ni semua wali-wali besar ni. Arti di antara pendedahan yang ditafsirkan supaya apa ni tuan ni? Kita bincang istidrak supaya apa ni? Qalbi jangan rosak. Sebab kitab ni seluruh ni nak bina qalbi dia baik. Bila ada istidrat aja, bermakna qalbi dia akan rosak, dia makin jauh dengan Tuhan. Bila makin jauh Tuhan, maka di mana makrifat dia nak dapat dengan Allah Ta'ala. Maka kata dapat makrifat tidak ada arti kehidupan dia sepanjang hayat tuan. Dan berkata Syekh Abul Qasim Al-Qusairi, apa kata dia ni radhiyallahu an, al-istidraju. Ya, al-istidrat dia kata tawaturul minna bighairi khaufil fitnah. Ya, ni Tok Pulau Mani ambil sebiji-sebiji ni. Dalam syarah ni dan dia banyak ambil daripada syarah si Ahmad Zarruq ni. Di syarah hikam ni berpuluh-puluh kitab dia dan ni di antara yang diambil oleh Tok Pulau Manis Syekh Abdul Malik. Banyak diambil dalam ni. Dalam kitab apa? Syekh Syarah Az-Zarruq. Ni sebiji-sebiji diambil ni. Ini tafsir dia ambil, berkata apa? Tadi Ibn Abbas, yang ni berkata si Abu Qasim Al-Qusairi. Dia ada Risarah Qusairiyah ni yang masyhur. Al-istidrat, apa kata dia bermula istidrat tu apa dia? Ialah tawatur. Istidrat ialah dia panggil tawaturul minna bighairi khaufil fitnah. Mana berturut-turut nikmat tu datang tidak takut fitnah. Tuhan hantar dia tu, dia punya apa, dia punya income, dia punya dapat dunia berlambat-lambat, dia tak terlintas hati aku dapat ni, aku jauh dengan Tuhan ke macam mana? Tak, Tuhan tutup. Makna dalam kalbi dia memikirkan akan fitnah ujian benda tu.
Sebab bila datang lagi banyak dunia kat kita, sebenarnya tu ujian, tu nak test kita. Kita boleh urus tak dengan cara yang dikendaki, ataupun kita hanya terus. Jadi bila dia dapat, dia lupa, dia tak takut fitnah. Dengan banyaknya pemberian Tuhan melimpah-limpah, dia tak takut, dia seronok pula. Dalam keadaan dia terjauh dari Tuhan. Ini dipanggil istidrat, permuaan. Bahaya ni. Dan tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan akan dia oleh Imam Ahmad dan lainnya daripada Utbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahawasanya apabila engkau lihat akan Allah Ta'ala mengurniai akan hambanya daripada dunia, dia lambatkan urusan dunia kita, berjaya, income pula berlipat ganda, ya. Nikmat mencurah-curah, bala pula tak kena, sakit tak pernah sakit, tak kena apa, sihat senapanya. Jaga tu, ya. Barang yang dikasihinya padahalnya ia mendirikan atas segala maksiat, sedangkan dia bergulungan dengan maksiat. Ibadat dia tak buat contohnya, ya. Duniawi itu berlambat-lambat dapat makin banyak, maka demikian itu dipanggil istidrajun, ialah permuaan, ya. Bahaya. Kita boleh memancing ikan kan, bila ikan sedut sikit kita tak tarik kan, kita ulur lagi. Ya, kalau boleh biar mata pancing tu masuk dalam perut dia. Itu kalau gentap, insya-Allah yang mata sangkut ni. Ya, dia ulur, dia makan, kita ulur lagi. Dia makan, kita ulur macam ni. Ya, dia sedap tuan ulur. Akhirnya dia tercangkuk dengan mata kail, ya. Istidrat yang sangat bahaya. Tuan sentap dia tergantung. Pun maut mati je habis terkapai. Ya, langsung persiapan untuk ke sana tidak dipersiapkan maknanya. Ya, bekalan yang perlu, ya, makna makin makin tidak dihirau, sebab dia terkena dengan satu racun dipanggil istidrat, permuaan. Sebab tu tiap-tiap kali kita dapat nikmat, kita renung, rasa takut, ni takut fitnah atas diri kita, ya. Dan nikmat yang kita, dia cara dia mudah ajalah. Ubat dia tiap-tiap kali dua perkara. Kita dapat nikmat, pandang itu, ini adalah bir. Mata ataka asyhadaka birrah. Ya, bila Tuhan beri, sebenarnya Tuhan suruh pandang sifat ihsan, kasih sayang dia. Dan bila ditarik, sebenarnya dia menayangkan, mentajalikan kepada kita ialah sifat qahar dia. Jadi fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Dan dua-dua tu, dia beri atau ditarik, sebenarnya dia nak menta'aruf, memberi kita mengenali akan dia. Maka sila mengenal Tuhan dalam af'al. Apa af'al? Dia ulur atau ditarik. Jangan dia ulur kita tak kenal, atau ditarik kita tak kenal. Itu amat bahaya. Orang tu akan mahjub, dia akan terdinding kalbi dia. Kita nak pakai kalbi tuan-tuan, ya, kalbi kita nak pakai, sebab dia yang layak dan mustahak dan berkemampuan menangkap segala unsur ma'arif dan asrar, makrifat dan sir. Adapun jasad kita semua yang kita jaga ni semua baling liang lahat ni, ya, lempar dalam liang lahat, ditunggu dimandi, dikapan, diusung, ditanam, dikambus, ditalkinkan, tu je lah. Yang banyak orang tertipu, dia tertipu dengan, ya, hayatul jismaniyah, kehidupan luaran. Sedangkan hayat sebenar, hayatul ruhaniyah, hakikat diri kita sebenar yang nak balik ni. Ya, yang bercakap sekarang siapa tuan? Yang bercakap ni dia lah. Sekarang yang bercakap siapa tuan? Dia. Hakikatul insan. Kalau dia dipisahkan daripada jasad kan, kita boleh cakap tak? Tak boleh. Innalillah, dia terik, dia dipisah roh dari jasad, dan tengah. Ya, panggil senyap, mana apa engkau, dah tak ada. Baru dia sedar yang ada sebenarnya apa? Dia. Jasad terbahagian kan? Anak pun balik daripada Kuala Lumpur, kita dah WhatsApp, apa engkau meninggal, dia pun balik. Bapak dah selimut, ya. Dia pun naik di rumah, mak dia kata, tuan bapak engkau dah tak ada. Anak dia pun mana kata tak ada, kan ada tu. Mak kata, kau ni betul-betul, bapak kau kan dah tak ada tu. Tu kan ada dan simut tu. Baru dia tahu siapa sebenarnya yang ada. Tu sangkar kan, yang akan dimandi, dikapan, disemayang, usung dalam keranda, sumbat dalam lubang. Habislah. Kalau gemuk dia, wah, berdendanglah ulat dalam hutan. Ya, yang dia sebenarnya dah pergi. Hakikat insan ar-ruh nama dia, ataupun nama dia al-qalb, al-sir. Dalam Quran banyak nama-nama ikut martabat dia. Dia sentap dia pada ujung kaki, sup ke lutut, yang ketiga dia selepas sampai ke pusat, dan ketiga sampai gar-garah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, ma lam yugharghir, selama roh tak sampai kepada gar-garah, pintu taubat dibuka. Kalau sentak sampai sini, kap aja, habis dah.
pintu taubat, ghulliqat abwabut taubah, diselak pintu taubat. Dia menangis tak ada guna lagi dah. Itu yang dalam Quran sebut kata apa? Ya. Apa Tuhan sebut tentang? Ya. Orang yang sedang nak disentap habis ni kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Ya Allah, berilah tempoh sikit lagi, kami dah beramal saleh lah, nak infak macam-macam dia buat ni. Dan ayat lain Tuhan jawab, la ruddu la adu ila manhu an. Ni puan ni kalau aku balik ke dunia, dia ulang perangai dia balik. Bila tu? Bila sampai gargara. Sebelum sampai nyawa ke gargara, kita proseslah tuan-tuan. Biar bersih sebersih-bersih, sebagaimana kita datang cantik, biar balik pun cantik. Jangan datang cantik balik sebalik, wala yazabillah. Tuan dawani tu, innahu mayyatir rabba mujriman fali'annahu jahannam. Tunas Quran terpampang, siapa balik menghadap kami dan keadaan kotor bergelumang, maka jahannam menunggu mereka. Ya, sebab mana ni beri ihsan Tuhan, banyak mana dosa manusia pun bila dia taubat bersih terus Tuhan bagi. At-ta'i minaz zam kama la zambalah. Ya, orang yang betul-betul bertaubat daripada dosa dia, Tuhan cuci ke dia macam kayau mawalat macam hari dia beranak pada ibu dia. Itu kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau insan tak ambil lah. Sebab awalul maqamat ia taubah. Awal maqam nak berjalan ke taat ia taubat. Tak ada taubat dia tak akan nampak dia jalan. Sebab bila bertaubat dia bersih, ibarat cermin tadi dia lap cantik, akan nampak. Maka pengelap dia ialah al-istighfar wa taubah. Ini satu kasih sayang Allah kepada insan supaya digunakan pada tak payah beli kan. Orang dulu kalau kita tengok Bani Israel, dia nak taubat kena apa? Kena bunuh. Faqtulu anfusahum. Kena bunuh diri mereka. Dia bunuh. Tuhan datangkan dalam surah Baqarah kan. Dia datangkan awan gelap, maka berbunuh antara mereka. Bergelempang mati. Baru taubat dia Tuhan terima. Kalau Tuhan syaratkan sekarang macam mana tuan? Bunuh diri aku tak terima taubat. Tak berapa orang taubat tak tahu tuan. Ini free dia bagi tu. Dia bagi free je. Itu rahmat keberkatan Rasulullah SAW. Ya. Banyak kita berselawat kepada baginda SAW supaya hati kita kuat mahabbah kepada baginda, dan natijah daripada mahabbah kepada baginda, mudah kita mengamalkan akan sunnahnya. Dan setengah daripada sunnah dia apa? Membersihkan qalbi kita yang besar kali. Man tamassaka bi sunnati dakhalal jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, jaminan syurga untuknya. Kemudian min jahlil murid ila akhir wallah. Dan dia insyaAllah kalau panjang umur lepas Ramadan jumpa lagi, lepas Syawal. Selamat berpuasa dan berhari raya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ma asrafa min sunnati wa fa inna khaira kullahu bi yadika anta bina ra'u. Rabbana atina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.